Okey, cikgu nak murid-murid lihat paparan skrin dan buat sematkan jawapan. Tanda dekat buku masing-masing. Dan lepas tu cikgu nak kamu kira kamu dapat berapa per 10. Tandakan. Okey, Putri sudah ke? Kalau dah set tanda boleh bagi tahu dekat cikgu dapat berapa per berapa. Ataupun Belum tulis cikgu, tak nampak gambar. tak nampak gambar. Okey, kamu pergi dekat nama cikgu yang presentation, kamu pinkan. Pinkan nama cikgu yang presentation. Dah. Okey, lepas tu cikgu nak kamu kira kamu dapat berapa per 10. Okey, Darlin 10 per 10. Bagus. Jeremy pun sama, Lukman pun, Balkisha pun. Lagi? Okey, Ria pun bagus. Okey, good. Okey. I'm in pen ni siapa ya? Okey, Irfan. Okey, nampaknya ramai yang dapat 10 per 10. Okey, tahniah cikgu ucapkan. Okey, seterusnya kita akan mulakan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang lain boleh tutup mikrofon dan dengar cikgu beri penerangan. Pastikan kamu ada bersama-sama buku matematik. Okey, jelas tak suara cikgu? Kalau jelas, tolong angkat tangan. Okay, good. Okay, thank you. Okay, seperti yang kita buat latihan sebelum ini dan kita telah pun belajar di dalam kelas tentang harga kos, harga jual, untung dan rugi. Harga kos dalam bahasa yang mudah juga dikenali sebagai harga beli ataupun harga modal. Itu yang dikatakan harga kos. Kalau harga jual bermaksud harga jual, berapa yang peniaga tu nak jual kepada pembeli. Katakan kalau dia beli barang itu RM10 dan dia jual RM40, dia akan dapat untung ke dapat rugi? Untung. Dapat untung. Jadi berapa banyak untung yang dia dapat? Okey, sekali lagi cikgu ulang. Boleh lihat pada paparan skrin. Okey, kalau kita lihat harga kos. Harga kosnya adalah RM10. Ni, harga kos dekat sini RM10 dan dia jual RM40. Bila modalnya hanyalah RM10 dan dia jual RM40, dia akan dapat untung ke dapat rugi? Untung. Dapat keuntungan. Okey, bagaimana pula kalaulah harga kos dia RM10 tapi dia jual RM8? Beli RM10 tapi dia jual RM8. Dia dapat untung ke dapat rugi? Rugi. Rugi. Berapa kerugiannya? Berapa banyak dia rugi? RM2. Okey. Cikgu harap, bagus. Cikgu harap kamu jelas tentang istilah ini. Sebenarnya kalau kita nak tahu tentang untung ataupun rugi, kita kena lihat betul-betul harga kos dan juga harga jual. Okey, yang cikgu tunjukkan ini adalah contoh dari buku teks. Cikgu akan percepatkan sedikit hari ini. Okey, kalau kita lihat dekat sini peratus untung. Kalau kita nak cari peratus untung, kita kena lihat berapakah keuntungannya, kita bahagikan dengan harga kos, kemudian darab dengan 100%. Kalau kamu nak cari peratus rugi pun sama, formulanya adalah yang ni. Kalau kita nak cari peratus untung ataupun peratus rugi, sama. Okey, cikgu nak teruskan kepada latihan. Dah siap ke belum? Kan cikgu kata hari ni kita nak bincang latihan. Dah siap. Dah. Dua.
Lihat muka surat 24. Lengkapkan jadual di bawah. Nyatakan sama ada untung ataupun rugi. Okey, Syeret. Untung ke rugi? Okey, siapa nak jawab angkat tangan. Untung. Okey, Balkisha. Okey, ya, untung. Kenapa untung? Sebab harga jual lebih tinggi daripada harga kos. Okey, soalan kedua. Kipas meja. Siapa nak jawab? Rugi. Okey, rugi. Rugi. Soalan seterusnya. Kasut. Untung ke rugi? Rugi. Okey, yang terakhir. Telefon bimbit. Untung ke rugi? Untung. Okey. Berapa orang yang dapat 4/4? Saya. Cikgu harap ini soalan yang mudah. Okey, ramai yang dapat betul. Yang tak angkat tangan ada yang salah ke? Ke tak buat? Kalau salah tolong perbetulkan. Konsepnya mudah. Kalaulah, ni cikgu bagi tips sedikit. Kalau harga jual lagi tinggi, harga jual lebih tinggi, maka kamu akan dapat untung. Ingat satu pun dah cukup dah. Ingat dah fahamkan satu. Kalau harga jual lebih tinggi daripada harga kos, bermaksud kamu akan dapat untung. Kalau harga jual lebih rendah daripada harga kos, kamu akan dapat rugi. Jelas? Yang ni soalan E, hitung peratus keuntungan dan peratus kerugian. Sama dekat buku teks yang cikgu tunjuk tadi. Peratus keuntungan dan peratus kerugian. Sebelum kita nak kenal pasti peratus keuntungan ataupun peratus kerugian, langkah pertama, murid kena kenal pasti dahulu sama ada dia dapat untung ataupun dia dapat rugi. Okey, macam soalan 1, itemnya adalah skirt. Jual RM90, harga kos RM72. Untung ke rugi? Untung. Untung ke rugi? Okey, harga kos RM72, harga jual RM90. Harga jual lagi tinggi, jadi untung ke rugi? Untung. Ya, betul. Untung. Kita kena cari berapakah keuntungannya. Macam mana kita nak cari keuntungan? Macam mana kita nak tahu dia dapat berapa untung? Operasi apa? Operasi tolak. Okey, cikgu nak kalau kita nak cari untung ataupun rugi, jadi kamu kena ambil harga jual tolak dengan harga kos. Boleh buat semakan dekat buku masing-masing. Kalau kamu kurang jelas, kamu boleh perbetulkan. Harga jual dekat sini berapa ringgit? RM90 tolak RM72. Dapat berapa ringgit kelas? RM20. Kira betul-betul. Dia jual RM90 tapi harga kosnya adalah RM72. Dapat berapa? RM18. RM18. Tapi dalam peperiksaan kamu cari macam ni belum dapat markah lagi. Cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak dapat markah untuk peperiksaan. Lepas kita dapat kenal pasti untung ataupun rugi, apa yang murid kena buat? Murid kena tulis ayat matematik. Berbalik kepada formula tadi. Kan, untung per dengan harga kos darab dengan 100%. Jadi untung RM18. Jadi kita tulis RM18 per dengan berapa kelas? Per dengan harga kos. Berapa harga kos? RM72. Per dengan RM72 darab dengan 100%. 100%.
Kalau tak ada 50% salah. Bila murid-murid tulis sebegini, sebenarnya pemeriksa dah boleh bagi 1 markah. Okey, 1 markah untuk kamu dekat sini. Faham? Okey, seterusnya kita akan selesaikan seperti biasa. RM, okey. RM kita akan buang sebab tak ada RM. Dia nak cari peratus keuntungan kan? Jadi jawapan kamu perlulah dalam bentuk peratus. 18 dengan 72. Kalau kamu boleh permudahkan, boleh permudahkan. Kalau kamu tak boleh permudahkan, kamu buat darab. Dekat bahagian atas, kita akan darabkan. Bahagian bawah, kita akan bahagi. Per bermaksud bahagi. Okey. 100 darab dengan 18 dapat berapa kelas? Cikgu nak kamu congak ni. 100 darab dengan 18. 25. Ada berapa sifar? 1,800. Adakah 800? Tengok betul-betul. 18 100. 1,800. Mana ada 800? Tengok dekat sini. 100 ada berapa sifar? 2. 2. Okey, 1 darab 18 dapat berapa? 18. 18. Ada 2 sifar, kita letak 2 sifar. Sebab tu cikgu kata, apa yang kita boleh congak, kita jangan buang masa, kita terus congak. Sebab dalam peperiksaan, dia akan bagi markah dekat ayat matematik, penggiraan kamu dan juga jawapan akhir. Ada soalan yang tak ada markah untuk penggiraan. Okey, 1,800. Ada per 72 ni. Jadi awak kena bahagikan dengan 72. Okey, siapa yang dah kira? Sebab cikgu nampak ramai juga yang dah buat kan? Berapa jawapan yang kamu dapat? 25. Ingat lagi tak macam mana kita nak buat sifir 72? Okey, cikgu akan terangkan sebab cikgu nampak macam ramai yang pening. Okey, 72. Kita nak bahagikan dengan 72. Jadi apa yang perlu? Kamu kena buat sifir 72 yang terdiri daripada sifir 7, cikgu tulis dekat sebelah sini, dan juga sifir 2. Okey, 7. Cikgu nak seorang bacakan sifir 7 untuk cikgu. Siapa nak baca sifir 7 untuk cikgu? Okey, ada 17 orang dekat sini. Siapa nak baca sifir untuk cikgu? Sifir 7. Okey, siapa nak bacakan sifir 7 untuk cikgu? Darlin boleh? Okey, Okey, buka mikrofon. Okey. Okey, Darlin. 1 darab 7. 1 darab 7, 7. 2 darab 7, 14. 3 darab 7, 21. 4 darab 7, 28. 5 darab 7, 35. 6 darab 7, 42. 7 darab 7, 49. 8 darab 7, 56. 9 darab 7, 63. 10 darab 7, 70. 11 darab 7, 77. 12 darab 7, 84. Okey, tanya. Very good. Okey, dan tadi cikgu nampak Tarunesa angkat tangan kan? Betul tak? Betul. Tarunesa boleh tak bacakan sifir 2 untuk cikgu? Boleh. Okey, silakan. Okey, 1 darab 2. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. 6 darab 2, 12. 7 darab 2, 14. 8 darab 2, 16. 9 darab 2, 18. Okey, good. Okey, bagus.
Yang lain pun cikgu harap kamu tulis dekat buku kamu. Okey, tulis dekat buku kamu. Kalau kita nak bahagikan dengan nombor 2 digit iaitu 72, kita kena bina sifir dahulu. Okey, seterusnya bagaimana? Kita tengok nombor dekat sini. Kalau ada 2 kita akan kawinkan. Kita cari dulu nombor yang kita akan kawinkan. Ada tak? Ni. Buat dekat buku masing-masing. Okey, 72 yang ni 144, 216, 288. Yang cikgu buat macam ni, kamu kena kawinkan. 35 tambah 1 sama dengan berapa? 36. 36, jadi 360. 42 tambah 1? 43. 43. Kemudian tulis nombor dekat belakang. 49 tambah 1? 50. 50. Langkahnya sama. Okey, 56 tambah 1 dapat 57 dan 6 di belakang. Pastikan sifir kamu betul. Buat dulu sifir. Pastikan sifir kamu betul. Sebenarnya kalau kamu boleh pemudahkan 18 dengan 72 lagi mudah, tapi kalau kamu belum mahir, kita buat seperti yang kita selalu buat pelasiman. Okey, boleh tak kelas? Okey, lepas tu kita akan bahagikan. Cikgu tulis semula dekat sebelah sini. Masa cikgu ada 2 minit lagi, sekejap ya. Okey, 72 kita nak bahagikan dengan 1000. 1800 kita bahagikan dengan 72. 1, okey kita tengok dulu satu nombor. 1 boleh tak kita bahagi 72? Boleh tak kelas? 1, boleh tak kita nak bahagikan dengan 72? Boleh ke tak boleh? 1, 1 kita nak bahagi dengan 72 ni. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okey, thank you Damia sebab respon kepada soalan cikgu. Kalau tak boleh ambil satu nombor, kita tengok pula 2 nombor. Kalau 2 nombor 18. 18, boleh tak kita nak bahagikan dengan 72? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Kalau tak boleh juga, kita tengok pula 3 nombor. 180. Okey, tengok dekat bahagian sifir. Sifir ni, ada tak 180? Kalau tak ada, awak kena cari yang paling hampir tapi tidak boleh lebih. Jadi nombor mana yang kita akan pilih? 144. Okey, bulatkan nombor yang kita pilih, cikgu nak kamu bulatkan dan cikgu nak kamu kira kedudukan. 1, 2. Jadi kedudukan yang kedua. Ingat ya, kita ambil 3 nombor tadi. Pastikan nombor 2 ni atas sifar. Jangan salah kedudukan. Dan si bulat kita akan tolakkan. Okey, 180 tolak dengan 144. Kira. Siapa yang nak buat boleh bagi tahu dekat cikgu. Berapa jawapannya? 180 tolak dengan 144. Dapat berapa kelas? 46. 46 kelas? 36. 36. Okey, good job. 36. Kemudian kita lihat dekat bahagian bawah sifar. Okey, di sifar ini kita bawa turun 360. Ada tak 360 dekat bahagian sifir? Ada. Kedudukan yang keberapa? 5. Kedudukan yang kelima. Okey, jadi 360 kita ambil nombor tersebut, kita tolakkan. Maka jawapannya adalah 25%.
Faham? Boleh? Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Okey, betul yang awak buat sendiri. Cikgu selalu kata kalau tak faham, cikgu jangan diam-diam. Okay? Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 sebenarnya caranya sama seperti soalan nombor 1. Sekejap ya, cikgu ambil 5 minit. Lepas ni ada kelas apa? Tak. Lepas ni tak ada kelas online kan? Cikgu ambil 5 minit je. Cikgu nak terangkan sedikit soalan nombor 2. Cikgu padam dulu. Okey, untuk soalan nombor 2 dekat bahagian sini, harga jual RM240, harga kos RM320. Dia dapat untung ke dia dapat rugi? Cikgu nak kamu perhatikan dulu. Yang ni dia dapat untung ke dapat rugi? Harga jualnya lebih rendah daripada harga kos. Rugi. Dapat rugi. Berapa banyak kerugiannya? Rugi berapa ringgit? 80. Rugi sebanyak RM80. Okey, bagus. Dan sama seperti tadi, tak kisahlah untung ataupun rugi, kamu kena perkan dengan harga kos. Okey, jadi harga kos dekat sini adalah RM320 dan darab dengan berapa kelas? 100. 100. Satu markah. Siapa yang tak lengkap, cikgu nak kamu lengkapkan. Boleh? Boleh. Okey. Kalau ada sifat kita boleh mansuhkan. Yang ni boleh mansuhkan. Kalau kamu tak nak masukkan yang 100, kamu nak masukkan yang RM80 pun tak apa. Okey, macam yang ni cikgu tunjuk contoh, cikgu masukkan yang RM80. Dia asalkan atas bawah. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, RM pun kita potong sebab jawapan kamu kenalah dalam bentuk peratus, bukannya RM. Jadi 8/32, nombor yang lebih mudah kan? Darab dengan 100%. Ada dua cara untuk kamu selesaikan. Yang pertama, kamu ambil 8 darab 100, dapat jawapan bahagikan dengan 32. Cara yang kedua, cikgu nak kamu buat cara yang lebih pantas. Okey, cikgu nak kamu perhatikan sifir 8 dengan 32. Ada dekat sifir mana? 8 dengan 32. Nombor 8 dan 32 ada dekat sifir mana kelas? Sifir 8. Okey, seorang cikgu nak kamu baca sifir 8. Okey, 8. Tak apalah, cikgu baca sendiri. 8, 16, 24, 32, 40. Cikgu senaraikan sedikit sahaja. Kalau kita perhatikan dekat sini, 8 dan 32 ada dekat sifir 8. Jadi kita boleh tak kita permudahkan? 8. 8 bahagi 8 dapat berapa kelas? Tengok dekat sini, 8. Kedudukan yang ke berapa? 1. Pertama, 32 pula kedudukan yang ke berapa? 4. Bila kamu dapat nombor yang lebih mudah, sebenarnya lagi senang kita nak selesaikan. Jadi 1/4 darab dengan 100%. 1 darab 100 dapat 100. 100 bahagi 4 dapat berapa?
100 bahagi 4 pun akan dapat 25 juga. Okey. Jadi yang ni kamu akan dapat 1 markah lagi. Boleh tak kelas? Faham ke tak faham ni? Risau cikgu. Boleh cikgu boleh. Kita ada kelas online 1 jam. Esok baru cikgu puas sebab 1 jam. Hari ni 30 minit je kan? Okey, esok kita akan bincangkan soalan yang seterusnya. Siapa yang belum buat lagi, cikgu nak kamu cuba untuk buat. Esok kita berbincang. Dan jangan lupa kamu boleh rujuk buku teks. Okey, thank you kelas. Thank you teacher. Thank you, teacher. Thank you teacher. Boleh kelas.